A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamat. Ya, syukur tahniah ya. Kamisah Rasman. Orang pertama. Bukan sebelum tu ada, sebelum Kamisah ada Rifah Marjan, Bobby Spencer pun lebih awal. Puan Zainon. Puan Zainon nombor 1 ya. Lepas tu Bobby Spencer Pius. Lepas tu barulah Abdul Rahman tadi, Abdul Rahim, Abdul Latif masuk. Wah, ni top 10 ni. Ya, Sabri Das, Siti Mariamah Singapura. Wah, Jebon, Bibi Saidian. Wah, laju ni. Yang hari ni hari Ahad ya. Rifah Marjan, Intan Sumaya, Cikgu Muhtanuddin pun top 10. Wah, tahniah cikgu. Ya, dan semua ya. Terima kasih, tolong like dan share ya. Zaris, kasih Nora Zimah Yusof, Wadli Ishak, Misa, Khairil, Miza Azad ya. Mana Khairil tadi tu? Ya, Azrin, Rifah sudah, Jebon sudah, Leni Nadira, Adi, Acik Zaza sudah, Misa, Takeshi Kanishiro, Haji Rahim sudah, Cik Ahmad Musa, Jannatul Nisa, Fida Zaid, ya, Bardul Alam Limin, Kamisah Rasman ya, Jordan Jekan ya, saya pun awal terima kasih, top 20. Rahimah Jalil, Azwan Wan, ya, penama Cikgu Muhtanuddin tadi dah, Muhammad Yusuf, Salwa Hanim, ya, Ida Muhammad, Intan Sumaya, Zaid Abdullah, ya, Noreha Muhammad Nasir, Rosna Juzan, ya, siapa lagi? Norana Ana, Osman Yasin, Noreni Lop, okey, Leni Nadira sudah. Narima Ismail pun dah masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cik Akmal Musa, Wan Zakia, Intan Semaya dah sebut. Norehan Nasir, Yuzita, Ainur Hasina. Like dan share. Wow, 159 dah share. Cepatnya, pantas. Ya, share pada 10 geng ya, 10 grup. Aida Muna. Hari ni hari Ahad. Yan Yayan, Salma Ismail, Roslili Daud, ya, Leni Nadira, Ni Jahan Marekan, ya, Mat Zainuddin Syahdan, terima kasih. Siti Hajar Ahmad, Anis Iriana, terima kasih orang Sabah, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Indonesia, Thailand, Nusantara, daripada Texas, US pun ada. Cik Husna, Rabitul Adawiyah, Nuraini Lop tadi, Cik Husna, Zakia Sudah, Lita Welita, Nurlinda Mat Arif, Pelangi Senja, 191 share. Wow, pantas. Zulkifli Ibrahim, Lita dah sebut. Raju Ahmad, Raju Ahmad, Nur Zahyu, Mat Yusof, Zakhir Karim, yang Lita dah sebut. Ani Ronzi, Zainab Hassan dah masuk. Terima kasih. Siti Khadijah, Anis, Muhammad Kamal Rahim, Nur Zahyu, Mat Yusof, Arif Azri, Khatijah Harun. Tok Abah tengah fikir nak kontak Tok Abah nama Arif ya. Arif Gomen hari ni nak minta bantuan. Admira Zura, Cik Amal Musa, Yan Yayan, Zulkifli Ibrahim, Siti Khadijah, Mazali Majid, Rohani Hashim, siapa, Mazlina Masih Skandar, 231 dah. Abdul Rahim, Abdul Latif dah sebut. Dah share kata Tuan Haji. Intan Aziz, Rupiah Abdullah, Misa dah sebut. Hasna Syahari, Cahaya Syamrina, Uyung Aznon, Intan Aziz, Farida Ahmad, Zainab Hassan dah sebut. Mazna Mustafa, Herda, ya, Cik Zah dan Zaitun Ibrahim. Okey, yang lain insyaAllah lah ya. So 140 dalam kelas, 237 shares. Terima kasih. Tok Abah hari ni nak sambung. Hari ni hari Ahad, ya, bersama dengan 4 hari bulan September. Nak sambung tip menangani anak yang degil. Ini sesuai lah. Hujung minggu, lepas tu cuti sekolah, jadi bukan anak degil, anak-anak yang mencabar lah. Tapi itulah, semua orang yang bertanya pada Tok Abah, dia kata macam mana nak menangani anak yang degil. So Tok Abah gunakan bahasa anda. Tapi kalau bahasa Tok Abah tak gunakan perkataan degil. Yang di rumah Tok Abah pun tak ada perkataan degil tu, patutnya diharamkan. Tapi perkataan yang lebih positif.
kamu budak pandai, bertanggungjawab, budak hebat, budak kreatif, degil, jahat, stupid, idiot, malas takkan disebut, ya, diharamkan di rumah. Mudah-mudahan itu akan jadi asbab anak-anak atau cucu-cucu jadi hebat cemerlang insya-Allah. Okey? Alright. Dan program kita hari ini dibawakan oleh hari ini hari Ahad 6 hari lagi. Webinar iaitu tip dan petua membantu anak untuk belajar dengan berkesan, ya. Tip petua belajar dengan berkesan. Ini untuk anak-anak umur 10 tahun ke atas sampai anak umur 80 tahun, ya. Tok Abah gunakan tip-tip yang super untuk buat PhD pun insya-Allah berkesan. Dan Tok Abah banyak membantu mereka yang ambil PhD dan tersangkut di beberapa universiti. Masa tu di setiap universiti ada 100 orang, ya, pensyarah yang sangkut, ya. Dia buat PhD tapi tak dapat, dan 4, 5, 6, 7 tahun tapi tak habis. So Tok Abah datang memberikan motivasi dengan izin Allah, ramai lepas tu selesai. Gunakan pendekatan tips teknik betul untuk berkesan belajar dan dapat atasi cabaran. So Abah sangat bahagialah, ya, bila dengar nasib baiklah you bagi motivasi. Saya dah give up dah, ya. Dah lepas tu gaji dah siling pun, ya. So gaji dah siling, besar gaji dah tu. Ya, so alhamdulillah. Jadi pensyarah, ya, pensyarah kena seronok belajar, kena nak belajar sebab awak nak mengajar orang lain. Kalau pensyarah pun buat PhD pun malas, you sibuk nak mengajar student untuk belajar, cakap tak sebab bikin. Jadi kurang nur, kurang roh, kurang karisma gitu, ya. So jangan bagi alasan, alah aku dah maksimum dah, tak payah nak susah-susah. Awak belajar bukannya untuk maksimum gaji ke apa ke? Awak belajar untuk buka hati, buka minda, jadi contoh, jadi teladan, dan Nabi suruh, ya, kita terus belajar, ya. Apa nama? Talabul ilm, talabul ilm faridah alam kulli muslimin wal musliman. Menuntut ilmu itu fardu wajib untuk lelaki perempuan yang beriman. Based on that, you and I must keep on learning until we perish from this world. Okey, dalam bahasa tak berapa lembut, we kick the bucket. Dalam bahasa Inggeris tak belajar masa sekolah rendah. Anybody, don't kick the basket. If not, you will kick the bucket. Tu apa tak faham apa cikgu cakap ni. Don't kick the basket unless you want to kick the bucket. Kick the bucket mean meninggal dunia. Ya, bahasa kasar lah, bahasa pasar. Baik, okey, adik-adik anak-anak, syukur alhamdulillah, ya. So 132 orang dalam kelas, 301 dah share. Share dan like, ya. So topik kita menangani anak yang degil. Aku dah tak ada anak, anak saudara, ya, anak jiran, anak murid, ya, cucu saudara, ya. Dan kita ilmu ni sesuai untuk banyak situasi. Jangan pentingkan diri sendiri, ya. Dan Tok Abah selalu pesan khairun nas anfa'uhum linnas. So ingat, ya, tarikh keramat kita untuk temu janji kita 10 September next Saturday pukul 10 pagi sampai 1 atau 1.30 pukul 2 tengah hari pun Tok Abah akan layan untuk berkongsi tip dan ketua belajar yang berkesan untuk pelajar-pelajar. So far dah ramai yang mendaftar. Ada yang sponsor untuk rumah anak yatim. Tahniah, syukur. Why not more people sponsor? Come up and sponsor. Tak salah Tok Abah, cuma RM100 kot untuk sponsor satu rumah anak yatim. Bukannya ribu-ribu, RM100 untuk sponsor satu rumah anak yatim. Ya. Untuk sponsor satu sekolah yang melibatkan 500 hingga 1,000 orang pelajar di Dewan, ya, kita charge RM200 untuk satu sekolah. PIBG, ya, kutip daripada 20 orang, seorang RM10 settle. Ataupun minta bantuan seorang, ya, businessman yang ada kat situ, ataupun tauke kantin yang ada 3-4 kantin, contohlah, ya. Kalau nak minta bantuan pemimpin pemimpin ataupun CEO ataupun mak ayah yang jadi wakil rakyat ke tak, itu lagi relevan lah, ya. Tapi tak payahlah, ya. Kita kutip sama sendiri je. Ataupun ada orang nak volunteer, sangat besar fadilatnya, ya. So untuk syarikat-syarikat, untuk jabatan, untuk kementerian, ya, jom sponsor anak-anak staff. Buat di dewan, ya, buat di dewan di bangunan ataupun di dewan sekolah yang terdekat, buat untuk satu jabatan, satu kilang, satu company, satu syarikat. Dan koperasi-koperasi, please do to your anak staff, ahli koperasi. Ya Allah, besarnya pahala dan seronoknya ahli koperasi dapat di sponsor, ya, oleh pihak koperasi. Banyak koperasi yang hebat-hebat di Malaysia ni, beribu-ribu koperasi. Dan Persatuan Wanita, do something about it. Anda yang biasanya lebih PK,
lebih cakna ya, Persatuan Wanita, Puspanita, Persatuan Ibu-ibu, Persatuan Wanita, Persatuan tak kisah apa nama lah, Persatuan Ibu Tunggal. Come to our webinar ya, untuk anak-anak. Sedikit pengobran ibu bapa ataupun jiran tetangga akan membawa big dividends ya, satu hasil pulangan yang sangat besar. Pahala di dunia, dapat kehebatan, dapat pelepasan di kubur, dan mudah-mudahan membantu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingat tarikh 10 September, next Saturday. Alright? So, semalam tak apa tingkat tip nombor 9. Ya. Nombor 8, bentuk suasana dan yang harmoni rumah tangga. Bila suasana harmoni, anak-anak rasa selamat, cucu-cucu rasa selamat, ya, adik-adik rasa selamat, mereka seronok belajar, mudah belajar dan akan lebih berkesan belajar. Suasana sangat important, the bi'ah, suasana. Nombor 8. Nombor 9, Tok Bas kata, sebab based on my own asking thousands of people yang Tok Bas tanya, ya, kenapa mak bapak baik, ya, atuk nenek baik, keluarga baik-baik, tapi anaknya nakal, anaknya bermasalah, tak nak belajar, terjebak dengan masalah juvana, ya, ambil dadah lah, itulah ini dan sebagainya, ya, membuli. Kenapa ya? Mak bapak baik, anak-anak nakal. Ramai ustazah yang pesan kat Tok Bas, tengok keberkatan rezeki, tengok zakat dibayar sempurna atau tidak, tengok contoh teladan, tengok suasana rumah tangga. Tapi mereka fokus pada rezeki berkat tak berkat, zakat keluar tak dengan sempurna. Itu isu utama. Jadi sahabat pesan, tolong keluarkan zakat dengan sempurna. Untuk punya zakat yang kita tak perasan, simpanan, unit trust, ya, kata orang tu, fixed deposit, ya, yang bukan pada kalau bank Islam dikeluarkan insya-Allah, kalau tabung haji dikeluarkan insya-Allah, ya. Ataupun bank-bank lain kadang tak mengeluarkan dengan secara automatik, ya. Ini semua sangat kritikal dalam membentuk syakhsiah dan membantu anak-anak, cucu-cucu, anak saudara untuk belajar, ya. So itu yang semalam, ya. Lepas tu dan satu lagi perkara yang membentuk anak-anak yang degil ini ataupun mencabar ni ialah galakkan perlakuan positif dan hargai, puji, beri hadiah. Ini biasalah, dia namanya positive reinforcement. Sesuatu tindakan yang diberikan penghargaan ataupun diberikan positive reinforcement, maka anak-anak ni akan terus mengulang dan mengulang dan mengulang. Buat benda baik, kita, good job, very good, pandainya, well, good, ya Allah, bestnya, pandainya. Bila kita puji begitu, mereka akan terbangun, tergerak dan terangsang untuk mengulangi kegiatan-kegiatan yang positif itu. Tolong adik buang sampah ke dalam tong sampah, ya, kemaskan toys ataupun buat kerja rumah pada masanya, mandi pada masanya, tolong siram pokok bunga, tolong basuh pinggan. Setiap tindakan yang positif kita hargai, kita raikan, kita sebut, kita war-warkan secara yang munasabah. Terus telefon nenek tahu tak? Ya, cucu nenek ni, sebut namanya. Ya Allah, dia kemas toy, dia belajar, dia tolong adik, dia suap adik makan, ya, dia share dia punya toys, dia dan sebagainya. Ya, bila kita kata tu menggalakkan pelakuan positif dengan memberikan penghargaan, apresiasi, hadiah, puji-pujian, pelukan dan sebarang kata tu, tindakan-tindakan yang reinforce atau memperkukuhkan tindakan-tindakan positif itu, maka mereka akan berterusan melakukannya dengan istiqamah. Ini simple psychological ploy, ya, ataupun kaedah psikologi yang sangat simple. Sebenarnya semua manusia, terutamanya anak-anak, dahagakan belayan puji-pujian, appreciation dan juga perhatian. Gitu, ya. Itu tip yang nombor 11. Galakkan pelakuan positif dengan menghargai, puji, peluk cium, hebah-hebahkan dan kata orang tu berikan hadiah dari masa ke masa sebagai tanda apresiasi kita kepada tindakan positif itu untuk diulang dan dikekalkan jadi tabiat. Ya, ini pun semua tahu. Tapi kadang kita bila anak buat baik, cucu buat baik, kita tak memuji. Bila buat nakal, kita terus sentap dan naikkan suara. Bila dia buat baik, kita tak puji. Ya, dia. So kadang-kadang Allah cukup sedih Tok Bas bila anak tu bertanya atau minta bantuan, please help me. Dia mak bapak, atuk nenek, orang sebelah sibuk dengan handphone, sibuk melayan, sibuk berbual.
Toba akan tegur kalau anak Toba, stop dulu. Layan apa yang anak-anak ni, ya. Mereka sedang sibuk berbual. Mereka ajar mereka untuk red. Betul. Mereka umur 2, 3, 4, 5 tahun. Mereka tak faham. Ya. Dah sebut banyak kali. Mereka tak faham. Ya. Orang dewasa pun kadang dipesan 1000 kali pun masih bukan tak faham. Tak buat. Ya. Isteri pesan kat suami 1000 kali tapi masih ulang. Suami pesan pada isteri 1000 kali tapi masih ulang kesilapan yang sama. Itu orang dewasa. Dia kan pula kanak-kanak, ya. Dan sebab itu abang dah pesan 1000 kali pun. Ya, Bobby D. Potter kata, anak yang pintar dikena pesan 200 kali untuk dapat penghayatan. Anak yang genius, IQ 130 ke atas, kena pesan 150 kali, kata Bobby D. Potter. Yang tak baru rujuk lebih kurang 30 tahun yang lepas. Ya, dan bila kita ingat pesanan Nabi, suruh anakmu untuk solat umur 7 tahun. Itu suruh solat umur 7. Nak didik dia, umur 2-3 tahun dah. Kita didik cara solat. I want to solat. Nak ikut solat. Kita pun letakkan pentikan sembahyang sebelah kita. Yang perempuan belah kiri, yang lelaki belah kanan. Ya. Lepas tu kita ajar dia punya movement dulu. Dia punya prosedur dulu. Dan habit untuk solat dahulu. Kemudian kita ajar pengisiannya. Umur 7 tahun dia ajar solat. Disuruh solat, umur 10 tahun baru boleh rotan. Ya, kalau dia engkar dengan sengaja. Ya, 7 hingga 10 tahun. Artinya 3 tahun dia punya incubation period. Wow. Ya, 365 hari kali 3. Dan you boleh terperanjat. 200 kali kena pesan baru faham. Solat pun disuruh pesan 365 kali, bukan kali, hari, kali 3. 1000 kali lebih. 1000 hari lebih baru boleh rotan. Faham ke faham? Of course faham. Itu benda yang kritikal. Pun kena pesan ribu-ribu kali. Ini kan pula suruh kemas meja ke, suruh buat homework ke, kemas toys ke, kena tolong adik ke tu. Yang ini kena diulang dan diulang dan diulang dengan diulang dan diulang sampai sebati. So jangan give up mak ayah. Jangan kata, kan mak dah cakap 10 kali. Nasib baik anak tak dengar Tok Abah cakap. Tok Abah cakap kena sebut 200 kali minimum. Ataupun 365 kali 3. Dia jawab begitu baru pitam. Ya, mak ayah ataupun atuk nenek. Maksudnya, guys, yang menyampaikan kita, yang memesan kita, yang mengingatkan kita, yang mengubah hatinya, mengetuk hatinya, Allah Subhanahu Wa Taala. So, beside telling them what to do, you must pray to Allah, make doa to Allah. Ya, yang menyampaikan kita, yang berpesan kita, yang mengulang-ulang kata kita, yang menyentuh hati mereka Allah. Faham ke faham? Of course faham. So kan dah cakap beratus kali dah cakap, kenapa tak ikut juga? Allah belum ketuk hatinya. Kenapa? Cek. Entah-entah rumah tangga tak harmoni, entah-entah masuk rumah tak baca bismillah kullallah, entah-entah zakat tak dikeluarkan sempurna, entah-entah rezeki yang dibawa balik ke rumah tak berkat, entah-entah mak bapak tak solat taubat tiap malam, entah-entah check it out. Ya, itu sebabnya taubat. Tip pertama ialah ibu bapa betulkan diri, hisap diri sebelum sibuk nak membetulkan anak-anak yang disebut nakal atau mencabar itu. Nampak balik pada tip pertama yang Tok Abah sebut ya beberapa hari yang lalu. Alright? Okey, tahniah ya. So tak nak rujuk balik kok ada orang baru yang masuk ya, yang baru masuk Raminah Muhammad Yasin, G Fadil baru masuk ya betul, Mona Maria yang tadi tak sebut, Durina Maisa dah masuk, Cik Nun Abu Bakar, Siti Ajar, Barhana Abdul, lepas tu siapa? Mona Marti, Junaidah Yusof, Nur Amalina Muhammad Munin pun tak apa tak sebut tadi, Nur Aini Lub dah, Gana Hasan dah. Ya, Siti Sarah Mustafa, Zai Kamal, ini tak sebut tadi. Khalafiz Zamani tak sebut ya. Ini orang baru ni. Darling Fucai. Lama tak nampak Darling Fucai. Mawar Berduri tu dia. Ya, antik betul nama ni Mawar Berduri. Ya, DS Salihim, Ezrina Adam, Norma Basar, ya, Rosna Ismail dan yang lainnya yang memberi salam pada Tok Abah. Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so keep on sharing guys, keep on sharing. Kita belum sampai halfway lagi ni. Share dengan kawan-kawan, adik-beradik, grup WhatsApp, ya, sepupu sepapat, share dengan mereka, ya. Mudah-mudahan ada dapat manfaat sebab isu kita ni isu yang evergreen,
yang perennial, yang sesuai untuk semua zaman, semua orang. Menangani anak-anak yang mencabar atau dipanggil degil lah. Ya, okey. Nombor 11. Oh, ingat ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan September ya. Malam tadi tak apa nak buat tapi cucu-cucu semua kerumun macam-macam. Tak apa kata tak payahlah buat webinar, kena layan cucu-cucu ya sampai melepit tak apa. Ya, Allahu Akbar. Orang 71 tahun kena pangku dua-dua cucu. I want to see cat dengan pelak-pelaknya. I want cat, I want to see cat. Dua-dua ketawa-ketawa tengok video kucing. Sebenarnya salah satu cara menghilangkan stres ialah bukannya cucu-cucu tengok video kucing. Atuk, nenek, mak, ayah, pakcik, makcik tengok video kucing. Kata pakar-pakar psikologi, kita tengok video kucing, kita akan tenang. Wow. Ya, atau apa pun baru jumpa tu kajian tu. Di kat internet lah ya. Kita masih membaca, masih merujuk dari masa ke masa sampai kiamat. Okey. Alright. So, itulah dia. So, malam tadi tak buat. Tapi tak apalah, rasa bahagia melayan cucu ya. Hari ni hari Ahad melayan cucu lagi. Malam ni separuh akan pulang ke rumah masing-masing. Separuh masih duduk dengan bersama Tok Abah. Bahagianya ada cucunya. Alright. Always looking forward untuk setiap pagi dan every weekend. So, nombor 11. Nombor 12. Ini pun Tok Abah dah sebut tadi tapi ulang balik. Tok Abah dah sebut all the time tapi ulang balik. Tip nombor 12. Haramkan kata-kata negatif. Di rumah, di pejabat, dalam kelas, cikgu-cikgu. Haramkan fikiran negatif. Ya Allah, saya dapat kelas ujung, kelas F, kelas dinamik. Kelas yang baik itu kelas kelas bestari, kelas arif, kelas bijaksana, itu yang bagus-bagus. Yang ujung-ujung kelas aktif. Kelas amanah tu kelas ujung tu. Kelas kelas dedikasi. Tak apa cikgu, bukan tahu cikgu bukan. Ya, tapi cikgu pun ialah atas sebab-sebab keperluan dan pengurusan, cikgu bagi pengkelasan pelajar yang paling mencabar ataupun bukannya bodoh, yang paling mencabar kelas aktif. Ni kelas tu pula dengan tandas. Ni contohlah cikgu. Cikgu masuk kelas je, ya Allah, tak Allah, kelas aku ni kelas yang paling lemah dari segi akademik. Ada seorang profesor, ni Tok Abah baca kajian ni lebih kurang 40 tahun yang lepas. 40 tahun, betul tu, 40 tahun lebih. Ya, Tok Abah baca hasil kajian ni masa belajar buat psikologi organisasi dia di USA. Apa kata profesor buat kajian? Dia duduk depan kelas tu, ni kajian di Amerika. Dia buat satu tanggapan saja. Ya, dia buat plan kelas tu, dia ambil gambar dan all student for this semester kena duduk di tempat yang sama selama lebih kurang 16 minggu, 15 minggu satu semester. Don't move, ya. Part of the experiment. That's all. So dia duduk tempat mereka kanan dan kiri, ya, 4 baris, 2 baris kanan, 2 baris kiri. So cikgu tu beri kat tengah-tengah, lepas tu dia fikir. Dia terus buat gambaran. Student belah kanan budak pandai-pandai, student belah kiri kurang pandai. Dalam kepala saja. Dia buat andaian. That's all, saja aja. Sampai ujung semester, dia ambil exam. Top 10 ada di belah kanan, yang bottom 10 ada di belah kiri. Padahal student ni semua random ya, semuanya lebih kurang sama. Dia tidak buat pemilihan ikut apa-apa tapi random. Bila dia fikirkan bahawa yang belah kanan pandai, maka cara dia melihat, cara dia bercakap, cara dia pengharapannya positif. Dia menyangkakan, dia buat andaian belah kiri tak pandai. Jadi bercakap, berfikir, berinteraksi macam mereka tak pandai. Kesannya yang top 10 dalam masa exam belah kanan, yang bottom 10 belah kiri. Secara kebetulan? Tak. Sebab apa yang cikgu fikir, apa yang cikgu sangka akan berlaku. Ini hadis. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Allahumma salli alaihi. So, cikgu-cikgu, ingat, semua pelajar adalah sama. Kelas A dengan kelas F takkan sama. Sama cikgu. Allah cipta sama. Tetapi mereka yang kelas A dah ada habit, mungkin suasana dah dibuka kunci-kunci kepintaran, maka mereka mempamerkan kepintaran. Padahal kelas F tu pintar. Mungkin pintar kinestetik, pintar fizikal, pintar berniaga, pintar bertukang, pintar yang buat rumah, pintar macam-macam yang pintar mengurut. Yang pelajar kelas A tak ada aptitude. Pintar tak? Pintar. We are all equal but not the same. Rupanya bila
moving forward 15 tahun kemudian, budak-budak kelas F jadi jutawan, ada jadi tauke, jadi kontraktor. Kelas A, ada yang jadi pensyarah, ada jadi cikgu, ada jadi pegawai. So mereka masing-masing berjaya. Tapi ada kawan tak apa, SPM tak lulus langsung, satu subjek pun tak lulus. Jadi tauke besar, ada 3 kedai, pendapatan bulanan pada masa itu, 20 tahun, 30 tahun yang lepas, 50,000 sebulan. Tak apa, 30 tahun lepas, pendapatan tak apa adalah 5,000 sebagai pensyarah. Ada PhD, pensyarah, glamour, dianggap pandai. Tak, bukannya gaji jadi ukuran, tapi nak tunjukkan bahawa Allah itu Maha Adil. Yang ada PhD gaji 5,000, dia dipandang hebatlah dalam masyarakat. Yang ini pun mulia juga, seorang usahawan. SPM tak lulus, satu subjek tak lulus. Pendapatan 50,000 sebulan. Untuk itu bukannya pendapatan, dia ambil gaji. Sebab dia tahu dia ambil gaji 50,000. Dia ambil gaji, padahal semua keuntungan tu dia punya. Dia gaji isterinya 20,000. As part of dia punya macam nafkah lah. Dia bagi 20,000 kat isteri dia. Apa macam SPM tak lulus? Tuan abang SPM boleh tahan. Lepas tu sampai buat PhD lah. Siapa lebih pandai? Kau jangan jawab. Buat malu kita je. So we are all equal, but not the same. So jangan kata, apa kelas, ujung kelas yang tak pandai, kelas yang, yes. Mereka tak pandai akademik, tak pandai matematik, tak pandai sains. Tapi mereka pandai dalam berbagai-bagai kepandaian yang kita tak dapat ukur pun masa itu di sekolah. Ini sebabnya, tolong cikgu, mak bapak, atuk nenek, pakcik makcik, haramkan perkataan, pemikiran, persepsi negatif tentang sesuatu kumpulan manusia atau anak-anak ni. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Nampak tak? Ini realitinya. Tapi kadang-kadang kita terlanggar. Kita mudah stereotip, budak kelas ujung memang nakal, memang tak pandai, memang lemah. Walaupun mereka rajin menolong, tapi mereka memang lemah. Padahal cikgu yang gagal membuka, memberikan kunci-kunci kecemerlangan anak-anak itu. Tapi sekarang ramai guru telah berubah. Tahniah, syukur. Haramkan kata-kata dan pemikiran negatif dalam rumah, dalam kelas, di sekolah, pusat tuition, di tempat kerja. Tak apa pernah ceritakan you all kan, sama Abi dah dengar ni. Ada bos yang tak apa, please come to my workplace, tolong bagi motivasi pada mangkuk-mangkuk kat pejabat tu. Dia refer kepada pekerja yang mangkuk-mangkuk. Kenapa you kata mangkuk? Allah, dah penat saya bagi nasihat, masih tak bersemangat, tak bermotivasi, produktiviti tak hebat mana, mau keadaan ponting. Banyaklah cerita Tok Abah cerita, tapi orang yang bercakap tu pun termalu dengan penasihat Tok Abah. Dia pun sedar kesilapannya. Tok Abah bantu dia. Tetapi Tok Abah sebut, kalau kita nampak staf kita sebagai mangkuk, kitalah mangkuk yang paling besar, mangkuk tingkat yang paling tinggi. So betulkan diri kita, betulkan cara kita melihat, betulkan cara kita memimpin, betulkan cara memotivasikan. Orang yang hebat bukan dapat membimbing, bukan menunjukkan pada orang lain kehebatan dirinya. Orang kagum dengan kehebatan dirinya, bukan. Orang hebat akan menunjukkan orang lain kagum dengan kehebatan diri mereka masing-masing. Seorang pemimpin yang hebat buat pengikutnya rasa hebat, rasa berkemampuan, bukan rasa bos aku hebat, pemimpin aku hebat, tak. Pemimpin itu akan buat kita rasa hebat, kita rasa berpotensi, kita rasa bersemangat. Anda dan Tok Abah pemimpin jenis mana? Yang tunjukkan yang kita hebat ataupun menunjukkan yang mereka hebat? Gitu. So cikgu-cikgu, tolong tunjukkan yang anak murid cikgu semua hebat. Hebat dalam Q masing-masing. IQ, EQ, SQ, RQ, MQ, PQ. Ini Q means quotient. Quotient. Mungkin dia hebat dalam physical quotient. Pandai melukis, pandai mereka cipta, pandai bertukang, pandai memasak, pandai membina. Tapi tak pandai sangat tentang sains, matematik dan sebagainya. Tapi mereka pandai. Pandai mengurut. Pegang aja, dengar aja enjin kereta, dia tahu apa masalah. Itu kepandaian yang luar biasa. Yang budak kelas A, yang matematik 100/100, tak ada kemahiran itu. Dengar aja enjin, tahu apa masalah. Isn't that an intelligence? Nampak ya?
Ada kawan Tok Abah ni hebat betul. Dia ajar Tok Abah masak masa kat Amerika kan. Kami sama dengan bujang. Tok Abah okey lah, dah belajar dengan Allah yarham hamak ya. Dia kata, Deal. Ni cara nak masak ya. Bulan puasa. Ni kurang garam. Macam mana tahu? Ambil bau dah tahu kurang garam. Tok Abah mau bergaram sikit lagi. Lepas masa buka memang sedap. Tadi memang kurang garam. Dia bau je. Itu kepandaian tak? Kepandaian ke tidak tu? Kepandaian. Bawah apa tu? Bawah apa? IQ? EQ? Dia ada satu Q lah. Ya, sense of smell. Ya. Itu yang memang luar biasa. So, macam-macam ya. Orang punya kehebatan ni, dia bau, dia tahu. Kadang-kadang dia pandang aja. Tak payah cakap lah, tak payah cakap. Saya faham apa yang nak cakap. Belum cakap, dia dah faham apa yang kita nak cakap. Intelligent tak tu? Intelligent. Di bawah mana tu? IQ? EQ? Ini namanya mungkin RQ. Relational quotient. Gerak batinnya kuat. Jadi maksudnya apa ni? Para sahabat Tok Abah, adik-adik, anak-anak yang dikasih. Semua anak cucu murid kita pandai. Cuma kita tak kenal. Belum kenal kepandaian mereka dan tak membuka kunci-kunci kehebatan. Therefore, haramkan fikir kata-kata persepsi negatif. Bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, malas. Baik di rumah, di sekolah, pusat tuition, di dalam masjid, di dalam pejabat, di mana-mana. Tolong haramkan fikiran negatif. Ya? Alright. Okey. Alah, anak-anak buruh memanglah tak pandai. Anak-anak pegawai, biasalah. Is it true? Is it true? Berapa ramai anak-anak orang susah masuk universiti. Ya, atau sebenarnya ada Tok Abah pun baru dilantik jadi naik pro chancellor. Pro chancellor bukan naik. Pro chancellor di UBC, University UCB, University College Bestari, UCB, University College Bestari. Ini universiti yang di Terengganu untuk anak-anak yatim, anak-anak orang miskin, anak-anak lapan asnaf. Khususnya, tapi semua anak boleh masuk. Ya, insya-Allah. So ramai anak yang lapan asnaf pun bijak-bijak, pandai-pandai, berpotensi besar, tapi mereka mungkin kurang peluang, kurang pendedahan, kurang diberikan kata tu opportunities ya, insya-Allah. So, haramkan kata-kata negatif dan di mana-mana anda berada. Atau apa pun memang takkan fikir negatif. Cuba sampai bila-bila. Alright? Ingat, program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada next Saturday. Tip dan petua untuk belajar yang berkesan. Sangat seronok ya. Tok bahkan bagi tip yang kau magical practical. Yang ramai anak yang malas, bermasalah, susah nak faham, tak skor dalam exam. Dia rajin tapi tak skor. Ya? Dia tak rajin tapi pun tak skor. Ya? Lebih suka main game ni. So, kita akan bagi tip bagaimana nak berkesan. Cara duduk, cara makan, cara berfikir, cara berinteraksi, cara ulang kaji, cara semualah. Ya? Kita berikan satu perubahan yang komprehensif, yang praktikal, yang magical. Dan anak-anak bila datang daripada orang lain, maka kesannya berbeza. Berbanding kalau mak bapak, abang kakak atau nenek yang pesan, tapi ni atuk orang lain yang pesan, bapa orang lain yang pesan, pakcik orang lain yang pesan, kesannya berbeza. Samalah dengan anak-anak Tok Abah pun, ya, atau keluarga Tok Abah. Bila orang lain pesan, mungkin kesannya lebih baik daripada Tok Abah sendiri yang pesan. Dalam hal-hal yang tertentu, Allah punya kuasa. Okay? Alright. So come, ya. Dan satu lagi ya, yang sesuai dengan anak-anak itu ialah, of course, ada Excel Plus rasa coklat. Ini pun juga jadi penaja kepada program kita. Dia Excel Plus ni dengan dia punya maskotnya Didi and Friends and Tok Abah. Didi and Friends kat depan tu kan. Lepas tu dia ada apa? Vitamin C Plus ya. Vitamin C untuk otak, untuk tenang, untuk kulit, untuk immunity system. Ada kolostrum, susu awal lembu untuk pembangunan kesihatan badan, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder untuk pembangunan minda, ada biji teratai. Biji teratai. Semalam ada orang tanya, ada tak saya tanam teratai? Saya tak. Teratai ya, duduk kat kolam ya, bunga teratai ya. Ya ke? Yang bunga teratai yang tak kat kolam ke ya? Ya, okey, yang kat atas dia tu ya. Ya. So biji teratai, bunga teratai ni ada aura ketenangan. Ya, ikut kajian orang ya, pandang bunga teratai bawa tenang. Ya, pegang bunga teratai akan tenang. Makan biji teratai akan membawa ketenangan dan pembangunan otak kanan kiri yang seimbang.
Jadi itu sebabnya Tok Abang masukkan biji teratai. Yang kalau kita minum lancikang pun ada biji teratai. Luar biasa katanya Allah punya kuasa. So kita masukkan semua tu, dan of course lah yang adalah dia punya zikir-zikir juga kita kandungan. Dan yang penting mak bapak bila dah bagi suplemen ni ataupun makanan tambahan ni kepada anak-anak cucu-cucu, ya, mak bapak berfikiran positif, haramkan perkataan negatif, berikan puji-pujian, bacakan kat kepada mereka anak-anak ni Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah. Kalau anak yang ekstra mencabar, bacakan surah Toha ayat 1 hingga 5. Yang Tok Abang dah pesan ribu-ribu kali. Sebab surah Toha 1 hingga 5 lah Omar Al-Khattab yang sangat-sangat degil. Takkan ada anak pun yang lebih degil daripada Omar sebenarnya sebelum beriman. So Omar bila baca surah Toha ayat 1 hingga 5, lembut hatinya, ya, punya jatuh pedang yang dia pegang, menangis dia, dan terus dia berubah ke arah yang positif, semua dengan izin Allah. So gunakan surah Toha ayat 1 hingga 5 sebagai asbab untuk melembutkan anak yang mencabar, yang disebut sebagai degil tadi tu, untuk jadi tenang, baik, dengan nasihat, mudah belajar, ya. Ini semua ada atau apa nama sertakannya. So this is the formulasi ataupun makanan tambahan perasa coklat. Dan tolong dah bagi pada anak atau cucu 1 biji pagi, 1 petang, jauhkan dari mereka sebab mereka terlampau sedap, mereka akan habiskan 1 botol. Dia tak akan ada overdose, ya, sebab semuanya organik, tetapi rugi je lah, ya. Okey, mudah-mudahan semua ni ada tanya macam mana nak dapatkan ni semua. Ada kat link paling atas sekali tu. Link kat komen atas tu. Untuk webinar, untuk produk, untuk apa. Semua ada kat situ. Senang. Zaman sekarang. Semua kat ujung jari. Jangan sibuk tanya. Macam mana? Macam mana nak beli? Tolong PM. Tak payah. Semua ada kat link kat atas tu. Tengok link. Press the link. Dan follow up dia punya instruction. Beres. Settle. Alright? Okay. Baik. So, ingat ya, janji temu kita ya, tolong ya, beritahu sponsor rumah anak yatim, PIBG buat untuk sekolah, koperasi-koperasi buat untuk anak-anak ahli, ya, persatuan ibu ibu bapa, persatuan ibu tunggal, persatuan wanita, ya, the woman wing of any organisation, baik ke swasta dan kerajaan, kan ada dia punya persatuan wanitanya, buat sesuatu untuk anak-anak ahli, ya. Tolong join Tok Abang punya webinar pada 10 bulan 9. Tok Abang yakin semua yang terlibat akan amat berterima kasih dan bersyukur. Di samping dapat pahala, dapat membantu anak-anak ini untuk jauh terkedepan, ya. Ramai anak yang dulunya tak nak belajar, yang malas, yang ponteng, akhirnya jadi doktor pakar, jadi manager, jadi CEO, jadi pegawai, jadi pemimpin, jadi wakil rakyat, jadi macam-macam. Semua dengan izin Allah. Asbab mereka mengubah paradigm, ya, ATN program ini sebagai titik perubahan untuk berubah. Itulah niat Tok Abang, dan kita memang doakan dan sediakan, bekalkan doa-doa juga untuk mak ayah dan untuk para pelajar berdoa sendiri, sebab doa silahul mukmin. Gitu, ya. So insya-Allah berbaloi, ya. So jom, jangan cepat lewat, ya. Last minute kadang register, kesian Cikgu Nazrin dan Cik Ikin yang jadi sekretariat. Daftar sekarang hari ni, ya. Mudah-mudahan dapat membantu, ya. Walaupun awak tak ada anak atau cucu, beritahu WhatsApp group, beritahu jiran, beritahu anak saudara, sponsor mereka, ya. Satu link RM30. Allah, chicken feed, ya. Satu link tu mungkin 3, 4, 5, 6 orang boleh attend, atau 10 orang kat satu rumah, ya. Tak kisahlah kan. Ya. Untuk satu link kat sekolah ada charge lain lah. Untuk satu link kat jabatan, kat kilang, ada charge lain. Tetapi sangat-sangat mudah milik, mudah attend, mampu untuk terlibat sama, insyaAllah. Okay. Alright, kejap lagi, ya. Sikit lagi. Nombor 13, tip nombor 13. Tolong bentuk rutin-rutin positif, ya, dalam rumah tangga ataupun rutin positif. Ingat pesan mereka, bangun, senyum, angkat tangan, berdoa. Bangun tidur senyum, angkat tangan, menghadap kiblat, berdoa. Bangun tidur senyum, menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa. Ya, senyum selama lebih kurang 30 saat ke atas. Kadang tu masa anak-anak kecil tak bakal kerja kan. Bangun, senyum, angkat tangan, doa. Tu cara tak bakal kerja. Nur Hidayah, anak sulung, ya. Umur dia 8 tahun, 9 tahun, ya. Nona nombor 2, Muhammad Syakir, bangun, senyum, angkat tangan, doa. Bila sampai nombor 3, Muhammad Syahduan, dah bangun, dah senyum, dah doa.
Muhammad Syazwan. Ya, masa umur dia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya, Tuan kejutkan, ketuk, suruh mereka bangun, bangun, senyum, angkat tangan, berdoa. Menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa. Itu rutin. Jadi, develop positive routine at home. Sarapan, makan buah dahulu. Sarapan, makan buah dahulu. Sarapan, makan buah dahulu. Makan tengah hari, makan buah dahulu. Rutin. Rutin positif ikut sunnah, ikut sains. Yang masuk bilik air kaki kiri. Rutin positif. Keluar bilik air kaki kanan. Pakai seluar dalam atau seluar luar sambil duduk. Pakai seluar sambil duduk. Pakai seluar sambil duduk. Sunnah, sopan, saintifik dan selamat. Nampak? Rutin. Ya. So, sebelum pergi sekolah, peluk cium mak ayah. Salam ya. Keluar rumah. Ini benda harus ya. Tok Abah rujuk banyak-banyak website. Dia kata Tok Abah apa yang selalu pesan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Sebab masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Tapi kebanyakan sumber yang Tok Abah kata, keluar rumah harus, kanan boleh, kiri boleh. Cuma Tok Abah pesan pada anak Tok Abah, since kita masuk rumah kaki kanan sebab rumah itu masjid orang perempuan. Ya, rumah itu ibarat masjid lah. So masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. So masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Itu prinsip. Ya, yes. Tapi dari kata hujah-hujah yang Tok Abah baca harus. Ya, keluar rumah kaki kanan boleh, kaki kiri boleh. Tapi Tok Abah akan pesan pada anak Tok Abah keluar rumah kaki kiri. Ya, untuk sistemkan. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Based on that, ya, Tok Abah pegang sebagai satu rutin. Ya, so no issue here. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Ya, keluar rumah nak pergi belajar kaki kiri sebab masuk rumah kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Ya, masjid orang perempuan di rumahnya based on that punya kias ya. Tok Abah membuat nasihat pada anak-anak Tok Abah, pada orang yang sudi dengar. Ya, tapi hukumnya ikut pembacaan Tok Abah, hukumnya harus. Ya, okey. Develop positive routine at home. So kita buat rutin yang positif. Pagi macam mana, tengah hari macam mana, petang macam mana, bila nak makan, mandi waktu bila, makan malam sebelum maghrib, makan malam sebelum maghrib. Semalam dah sebut kan? Makan malam sebelum maghrib. Sebab bila makan malam sebelum maghrib, penghazaman jadi efficient. Rutin. Tidur mengiring ke kanan. Sebelum tidur, solat taubat. Sebelum tidur, solat taubat. Dan maafkan semua orang. Pagi-pagi sedekah subuh. Pagi-pagi sedekah subuh dan berdoa. Pagi-pagi sedekah subuh dan berdoa. Ini rutin. Rutin. Tidur mengiring ke kanan. Tidur mengiring ke kanan. Rutin. Positif. Bangun tidur terus menghadap kiblat, senyum, berdoa. Ini Tok Abah menghadap kiblat ya. Senyum, berdoa. Ya. Bangun tidur, senyum, menghadap kiblat, berdoa. Sambil senyum. Wow. Rutin positif. Ya. Ni semua benda yang kita buat tiap hari adalah rutin. Baik makan, baik minum, berpakaian, bercakap, berbincang, masuk bilik air, keluar bilik air, duduk, berdiri. Ya. So, ini semua rutin. Betulkan rutin jadi positif, tengok. Ya, maka kita akan jadi orang yang seimbang. Dan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara bangsa, malah aset kepada dunia. Alright? Okay. Alright. Okay, last. Last ya, untuk pagi ni. Tok Abah berhenti kat develop positive. Itu nombor 13 lah. Nombor 3 lah, elok lah. Berhenti kat nombor 13. Tok Abah nak berhenti nombor 15, tapi tak apalah. Ya, sebab dah hampir 45 minit kita bersama. So, Tok Abah berhenti kat nombor 13. Besok hari Isnin, walaupun ada program, so mungkin Tok Abah sempat untuk buat FB Live. Mungkinlah kalau panjang umur masih sihat. We'll see tomorrow. So, happy birthday, happy anniversary. Kalau semalam hari Jumaat atau Sabtu atau hari ini anak nikah ataupun ada walimah, selamat pengantin baru, bahagia terjana, berubah jadi orang baru. Masuk gerbang perkahwinan, berubah jadi orang baru ya. Happy birthday, happy anniversary, happy working day untuk yang bekerja, happy holiday, happy dalam journey ya. Selamat bonding day, berserapan bersama ya, makan bersama, brunch bersama ya. Untuk mereka yang sakit, makan ubat, banyak istighfar, minta ampun pada Allah, banyak solat taubat sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit insya-Allah. Ya. So buat yang terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari yang terakhir. Tolong buat apa pun untuk kebaikan sebab Allah amat mengasihi orang yang buat apa pun yang terbaik, dan orang yang terbaik orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.